Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Dan pada hari ini kita akan teruskan masih lagi dalam tema yang ke-5, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit ke-15, Oh Malaysiaku, kemahiran menulis, merujuk kepada buku teks jilid yang kedua, muka surat 15 seperti di sebelah ini. Baiklah, apa kata kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat mengenal pasti kesalahan tanda baca yang terdapat pada teks. Seterusnya, kamu akan memurnikan teks dari aspek tata bahasa. Baiklah, kamu pernah dengar apakah dia tanda baca? Tanda baca? Sudah lupa? Tak apa, mari cikgu ingatkan sekali lagi kepada kamu apakah dia tanda baca. Tanda baca ialah simbol ataupun tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Sekali lagi, tanda baca ialah simbol ataupun tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca juga akan diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Mari kita lihat apakah tanda baca yang ada dan juga fungsinya dan di mana kita hendak gunakan. Murid-murid, mari kita lihat tanda baca yang ada di sini. Tanda koma, tanda noktah ataupun tanda titik, tanda soal, tanda seru, tanda petik, tanda sempang, tanda koma bertitik, tanda noktah bertindik, dan huruf besar. Mari kita lihat fungsi ataupun bagaimanakah kita hendak menggunakan tanda baca ini. Mari kita lihat tanda baca yang pertama iaitu tanda koma. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh ayat, Abu, Kumar dan Zaidi pergi ke Muar. Tanda koma juga digunakan di belakang kata seru. Contoh ayat, Amboi, merahnya baju kamu. Tanda koma juga digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Contoh ayat, berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Seterusnya mari kita lihat tanda noktah. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya, kereta ini baru dibeli. Tanda noktah digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya Y, A, B yang amat berhormat ataupun En, iaitu Encik. Tanda noktah juga digunakan sebelum tanda petik dalam cakap ajuk. Contoh ayat, kata kakak, bunga itu sudah layu. Seterusnya mari kita lihat tanda soal. Tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya. Contohnya, bilakah adik kamu akan bersekolah? Tanda soal juga digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda petik. Contoh ayat, apa yang kamu lihat? Tanya Jimmy. Tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Contoh ayat, wah, hebatnya ciptaan kamu ini.
Seterusnya, mari kita lihat tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contoh ayat, saya belum makan ibu, kata adik. Tanda petik juga digunakan pada jadual rencana, karangan, novel, puisi dan sebagainya. Contoh ayat, novel esok masih ada memenangi hadiah pertama. Seterusnya, mari kita lihat tanda sempang pula. Tanda sempang digunakan untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda. Contohnya, murid-murid, riuh rendah. Tanda sempang juga digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka atau angka dengan an. Contohnya, kali yang ke-10 tahun 1960-an ataupun 1960-an. Seterusnya kita lihat tanda koma bertitik. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contohnya, giginya sakit, dia tidak mahu ke klinik. Tanda koma bertitik juga akan digunakan pada baris pertama pantun 2 kerat. Contohnya, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Ataupun pada baris kedua pantun 4 kerat. Contoh, kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Seterusnya, tanda noktah bertindih. Tanda noktah bertindih digunakan pada akhir sesuatu penyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Contohnya, barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut: parang, sabit dan cangkul. Tanda noktah bertindih juga digunakan untuk penjelasan atau memperkenalkan sesuatu. Contoh, tarikh 3 April 2000, masa 2 petang, tempat bilik gerakan. Seterusnya, huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat. Contoh ayat, rumah itu di atas bukit. Persembahan itu belum tamat. R, huruf besar. P, huruf besar. Huruf besar juga digunakan di awal kata nama khas. Contoh, Siti Aminah, Sekolah Kebangsaan Rumbia, Malaysia, Taman Sutera. Huruf besar juga digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik kamu mana? Tanya Jamil. Abang bertanya, betulkah awak tidak mahu pergi? Baiklah anak-anak, tidak mengapa jika kamu masih kurang jelas dengan tanda baca yang cikgu terangkan sebentar tadi. Kamu akan belajar lagi dengan lebih lanjut tanda baca ini semasa kamu naik ke tahun 3, tahun 4, 5 dan 6. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita dengan merujuk pada buku teks muka surat 15 sekarang. Baik, tajuk teksnya ialah Aku Warga Negara Malaysia. Dalam teks Aku Warga Negara Malaysia ini terdapat 2 situasi, iaitu situasi di sekolah dan situasi di rumah. Bagi petikan yang telah diwarnakan dengan warna ungu, kamu dikendaki melengkapkan ayat ini dengan meletakkan tanda baca yang betul. Cikgu akan bincang bersama-sama dengan kamu selepas kita membaca teks ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun, kerana kamu bertiga
terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Baik, kamu lihat ada 4 kotak yang warna merah, kotak kosong berwarna merah yang kamu akan isi dengan tanda baca yang betul selepas ini. Baik, kita teruskan dengan nombor 2. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Baik, itu nombor 2 bagi situasi di sekolah. Sekarang kita teruskan dengan membaca situasi di rumah pula. Nombor 1. Ayah, di mana boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia kan? Cikgu sebut Malaysia. Kita tak tahu huruf apa kita nak letak sebentar lagi. Yang ketiga, bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Yang keempat, amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Baiklah, kita telah pun membaca teks ini dan terdapat tempat kosong ataupun kotak kosong yang perlu diisi dengan tanda baca yang betul. Boleh kamu buat dan tunjukkan kepada cikgu selepas ini? Bagus. Mari kita lihat apakah jawapannya dan tanda baca apa yang betul yang hendak dimasukkan ke dalam kotak kosong tersebut. Adakah kamu sudah bersedia? Bagus. Mari kita mulakan. Situasi di sekolah, ini kita tak payah baca lagi. Kita teruskan dengan nombor 1. Nombor 1, Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun, kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Jadi, apakah tanda baca yang harus kita letakkan sebelum perkataan Syabas? Bagus, tanda petik. Okey, seterusnya Hasan, Idris dan Kok Bun. Ya, tanda koma. Tahniah. Seterusnya, kita akan teruskan daripada sini. Idris dan Kok Bun, kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Jadi, apakah tanda baca yang harus kita letakkan di sini? Ya, tanda seru. Kerana apa? Syabas ini ialah kata seruan. Jadi kita letakkan tanda seru di sini. Dan juga tanda petik. Di sini. Baik, tahniah. Kita teruskan dengan nombor 2. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Jadi apakah jawapannya di sini? Ya, tanda koma. Dan kata Cikgu Ramlan lagi, tanda noktah. Tahniah, bagus anak-anak. Baik, kita teruskan dengan situasi di rumah. Baik, yang pertama, nombor 1. Ayah, di manakah saya boleh mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Baik, ada perkataan di manakah dan juga ada perkataan tanya. Ini bermakna ini ialah ayat tanya. Jadi mesti ada tanda apa? Ya, tanda soal. Bagus. Seterusnya, nombor 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat. Apakah jawapannya? Ya, tanda seru. Kerana perkataan nah ini ialah kata seru. Kata seruan ya, nah. Dan kamu rakyat Malaysia. M huruf besar kerana perkataan Malaysia ialah kata nama khas. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Bolehkah saya isi borang ini? Cikgu dah letakkan tanda soal di sini kerana bolehkah? Ini ialah ayat tanya. Bolehkah saya isi borang ini? Dan nombor 4 yang terakhir, cikgu dah berikan jawapan. Amboi, bijaknya anak ayah. Tanda seru.
Kerana perkataan amboi ialah kata seru. Kata seru amboi di sini dan mesti diletakkan tanda seru di sini. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Tahniah anak-anak kerana telah memberikan jawapan yang betul. Sampai kita bertemu pada pelajaran yang akan datang, teruskan belajar walau di mana saja kamu berada. Jangan bosan. Selamat belajar.